Bab apa yang disebutkan berkenaan dengan loceng dan seumpamanya di leher unta. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim bahawa Abu Bashir Al-Ansari menceritakan kepadanya bahawa dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Abdullah berkata, hasibtu annahu qala, saya rasa dia berkata, wan nasu fi mabitihim, orang ramai pada ketika itu berada di tempat penginapan mereka, di penginapan mereka, di tempat bermalam mereka. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan seorang utusan menceritakan untuk menyampaikan pesanan bahawa janganlah tinggal pada leher, janganlah tertinggal pada leher unta qiladah min watr, kalung daripada tali atau kalung saja, melainkan mesti dipotong. Setiap unta yang dipakaikan tali, kalung, mesti kalung itu dipotong. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab maniktutiba fi jaishin, orang yang didaftarkan namanya untuk mengikuti pasukan tentera. Setelah itu istrinya mahu pergi haji, atau seseorang yang mempunyai keuzuran, adakah diberi keizinan kepadanya, yakni untuk ikut serta dalam pasukan tentera itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan. Jangan sekali-kali seseorang perempuan bermusafir melainkan dengan ada bersamanya mahram. Maka bangun seorang lelaki, dia berkata, wahai Rasulullah, nama saya telah didaftarkan untuk mengikuti satu peperangan sekian-sekian. Tiba-tiba isteri saya mahu keluar untuk mengerjakan haji. Nabi SAW kata, pergilah, kerjakanlah haji bersama istrimu, buatlah haji bersama istrimu. Babul jasus, ini bab spy, bab pengintip, mata-mata gelap. Wat tajassus at-tabahhuth, at-tajassus maknanya at-tabahhuth, mencari-cari, menyelidik. Dan bab firman Allah Ta'ala, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kamu sebagai teman setia, di mana kamu sampaikan sesuatu berita kepada mereka dengan penuh mesra, dengan rasa mesra, kasih sayang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, daripada Sufyan, katanya Amr bin Dinar, dia mendengar hadis ini daripada Amr bin Dinar 2 kali. Dia menceritakan kepadaku, Hasan bin Muhammad menceritakan kepadaku, dan seterusnya. Riwayat daripada Ubaidullah bin Abi Rafi', katanya saya mendengar Ali berkata, Rasulullah SAW telah mengutuskan aku sendiri bersama-sama Zubair dan Miqdad bin Al-Aswad. Baginda berkata, pergilah hingga kamu sampai ke Raudah Khakh, hingga kamu sampai ke Raudah Khakh, nama tempat itu. Di sana ada seorang perempuan yang berada dalam segedupnya, bersamanya ada surat. Kamu ambilkan surat itu darinya. Fantalaqna, kami pun berangkat. Ta'ada bina khailuna, kuda kami membawa kami pergi jauh. Sehinggalah kami sampai ke Raudah tersebut. Di situ kami bertemu dengan seorang perempuan yang berada di atas sekedup.
Kami pun berkata, keluarkan surat itu. Dia berkata, saya tidak mempunyai apa-apa surat pun. Kami berkata, sama ada kamu keluarkan surat itu atau kamu telanjang, kamu buangkan pakaian kamu. Dalam setengah nuskah dia kata lanulqiyanna athiyab, atau kalau tidak kami akan telanjangkan kamu, yakni untuk memeriksa. Fa akhrajathu min iqasiha, perempuan itu pun mengeluarkan dari sanggulnya ataupun apa kita panggil jalinan rambutnya. Dia susuk, dia sembunyikan dalam sanggul dia ataupun jalinan rambutnya. Fa'ataina bihi atau biha, dalam setengah nuskah tu dia kata fa'ataina, kalau kata fa'ataina bihi balik kepada kitab itu, kalau kata fa'ataina biha ini perempuan itu, yakni kami pun bawakan surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain dengan jelas perempuan itu pun dibawa bersama, yakni kami pun bawa perempuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya fihi, dalam surat itu tertulis, tercatat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang penduduk, beberapa orang musyrikin penduduk Mekah. Dia menceritakan kepada mereka sebahagian rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa ini Hatib? Dia berkata, wahai Rasulullah, jangan bertindak gopoh terhadap saya. Sesungguhnya saya adalah seorang yang telah terikat, saya seorang sekutu kepada puak-puak Quraisy, dan padahal saya bukan dari kalangan mereka. Adapun orang-orang muhajirin yang bersamamu ini, mereka mempunyai kerabat, sanak saudara di Mekah yang dapat melindungi dengan perhubungan itu, yang mana mereka dapat melindungi dengan perhubungan kerabat itu sanak saudara dan harta benda mereka di Mekah. Fa ahbabtu idh fatani dhalik, oleh kerana saya tidak mempunyai hubungan keturunan dengan mereka, maka saya mahu berbudi, berbudi kepada mereka, yang mana dengan budi itu mereka dapat melindungi ahli keluarga saya. Tidaklah saya lakukan itu kerana kekufuran, atau kerana murtad, atau kerana senang hati dengan kekufuran setelah saya memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya dia telah bercakap benar dengan kamu. Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan daku memenggal lehernya munafik ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya dia telah mengikuti peperangan Badar, dia ahli Badar. Wa ma yudrik, manalah engkau tahu, tentu Allah telah pun mengetahui tentang ahli Badar itu, sehingga dia berfirman, i'malu ma syi'tum, lakukan apa saja yang kamu mahu, faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah ampunkan kamu. Sufyan berkata, wa ayyu isnadin hadha, alangkah istimewanya isnad ini. Babul kiswati lil usara, ini bab pakaian untuk tawanan perang, untuk tawanan perang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Dinar bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, pada hari Badar dibawakan beberapa orang tawanan dan dibawakan juga Abbas, yakni ke hadapan Nabi SAW. Pada ketika itu Abbas tidak berpakaian, tidak ada kain yang menutup tubuhnya dengan sempurna. Nabi SAW pun mencari satu baju untuknya, tetapi tidak dapat, tidak ada yang padan dengannya. Fawajadu qamisa Abdullah yuqdaru alaih, sahabat-sahabat mendapati baju Abdullah bin Ubay padan ataupun sama saiz dengannya, sesuai dengannya. Yuqdaru alaih itu padan dengannya. Nabi SAW pun memakaikan baju itu kepadanya. Kerana itulah Nabi SAW memecat bajunya, alladhi albasahu, qamisahu alladhi albasahu, yang telah dipakaikannya itu. Kerana itulah naza'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu alladhi albasahu,
yang telah dipakaikannya kepadanya, yakni yang telah Nabi SAW pakaikan kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu pada ketika dia mati. Ibnu Uyainah berkata, ini kerana dia telah berbudi kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mahu membalas budinya itu. Ini bab kelebihan orang yang memeluk agama Islam kerana seseorang, di tangan seseorang, kerana seseorang lah, melalui seseorang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal, katanya Nabi SAW bersabda pada hari Khaybar, besok aku tentu akan berikan bendera ini kepada seorang yang Allah akan berikan kemenangan kepadanya. Dia kasih kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pula kasih kepadanya. Pada malam itu sahabat-sahabat bermalam dalam keadaan tertanya-tanya siapakah yang akan diberikan bendera itu. Pagi besok mereka berpagi-pagi dengan menaruh harapan. Tiba-tiba Nabi SAW pun bertanya, di mana Ali? Diceritakan kepada Rasulullah, dia sakit mata. Maka Rasulullah SAW pun meludah dalam kedua matanya dan mendoakan untuknya, lalu sembuh dia, seolah-olah tidak ada sedikit pun sakit, seolah-olahnya matanya itu tidak mengalami sedikit pun kesakitan. Maka Nabi SAW pun memberikan kepadanya. Ali pun bertanya, adakah saya akan memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Nabi SAW pun kata, pergilah dengan berhati-hati sehingga engkau sampai di halaman mereka, kemudian engkau serulah mereka kepada Islam dan ceritakan kepada mereka tentang kewajiban mereka. Demi Allah, kalaulah Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebabmu, itu lebih baik lagi bagimu daripada engkau mendapat humrun na'am, yaitu unta merah. Ini bab tawanan dalam rantai, tawanan yang dipakaikan rantai, tawanan yang dibelenggu dalam rantai. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sebenarnya Allah kagum, yakni Allah redha, suka kepada satu golongan yang masuk syurga dalam keadaan mereka dirantai. Ini bab kelebihan orang yang Islam dari kalangan ahli kitab. Dari kalangan ahli kitab dia memeluk agama Islam. Kelebihannya, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Burdah, dia mendengar ayahnya meriwayatkan daripada Nabi SAW, katanya 3 macam orang diberikan pahala kepada mereka 2 kali ganda. Yang pertama, seorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan, diajarnya hamba sahaya itu, diberikan pengajaran kepadanya dengan baik, didisiplinkannya, diajarkan adab kepadanya dengan baik, kemudian dia memerdekakannya, lalu dikahwininya, dia mendapat 2 pahala. Yang kedua, orang ahli kitab yang beriman, yang telah beriman yakni kepada nabinya, kemudian beriman pula dengan nabi, yakni dengan dialah, dengan Nabi SAW, dia mendapat 2 pahala. Yang ketiga, hamba yang menunaikan hak Allah dan ikhlas terhadap tuannya. Kemudian berkata Sya'bi, saya telah berikan kepada kamu hadis ini dengan percuma, sedangkan dahulu orang mengembara ke Madinah ini untuk mendapat hadis yang nilainya kurang lagi daripada hadis ini. Baiklah, kita tengok semula. Itulah terjemahannya. Ini bab apa yang disebutkan tentang loceng dan sebagainya. Di leher unta. Apa Imam Bukhari nak cerita? Dia nak ceritanya, kalau dalam perang kita kena jaga. Baru ni sudah sebut dah, zikir itu baik, bagus, tasbih apa semua tu bagus.
Tapi kalau sampai musuh tu tahu kita sebab kita derah sangat, Allahu Akbar sana, Allah Akbar sini, kita tahulah kita duduk sana. Faham? Kita menjadi mangsa, kita terdedah kepada bahaya. Tak boleh walaupun benda tu molek. Ini cerita lain pula. Kita tidak tasbih, kita tak takbir apa, tapi biasanya kita pakaikan kalung berloceng tu pada leher kambing ke, unta ke, atau apa-apa binatang kita lah, untuk kita tahu dia duduk di mana. Kalau bila bunyi, oh duduk sana, pokok dia duduk sana, kita tahu. Dalam perang jangan buat macam tu, tak boleh. Yakni Imam Bukhari nak cerita, jangan kita buat sesuatu sama ada pada sebutan kita, pada diri kita, ataupun pada benda lain yang ada kaitan dengan orang, yang memberi kesan kepada orang lain. Orang lain dapat tahu, dapat mengesan kita duduk di mana. Dan kerana itu membawa keburukan kepada kita sendiri. Dengan sebab itu janganlah bertindak melakukan perkara-perkara yang seumpama tadi. Unta jangan pakai kalung. Nabi SAW perintahkan pagi tu, jangan ada siapa-siapa pun seekor pun unta dia hak mana ada kalung bertali ke ataupun lain di leher dia, kena potong semua. Apa sebab? Takut musuh boleh kesal lah. Ini bukan hak ni saja, benda-benda lain lagi, banyak lagi. Semua orang tu dia pergi nak, kalau kita kata sampai sekarang lah, dia isap rokok lah, dia masuk, lepas tu putih rokok tu dia tahu kursi, dia masuk lah situ dengan kayu-kayu yang ada di situ. Kadang-kadang dia pakai sesuatu yang nampak bercahaya. Itu semua kena jagalah. Tidak loceng ni saja. Loceng ni berkenaan dengan zaman dia tu, dia rakyat biasanya. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tak beringat. Oleh kerana selalu duduk pakat tekak dia tu, kita tidak berasa nak pecah, nak cabut. Jangan. Benda-benda tu membawa bahaya kepada kita. Kena buang semua. Begitu juga yang lain-lain. Dalam tentera, dalam perang, kita tak boleh buat sesuatu yang membuatkan musuh dapat mengesan kita, melalui cahaya ke, melalui bekas tempat kita makan ke. Jadi kita kena susup molek, tutup molek. Jangan orang boleh kesan kita duduk di mana, ikut jalan mana, tapak-tapak kaki kita mesti kena tutup semua. Sebab itulah Nabi SAW sudah pakai baju labuh, jubah panjang. Kalau di pada pasir, dia sapu balik belakang, tak nampaklah bekas kaki. Dia berjela kan, sapu. Itu nak menutup kesan tu. Begitulah juga dengan cara-cara lain. Jangan boleh ada kesan sehingga orang boleh turut kita, dan itu membawa bahaya. Ini Nabi SAW ajar cara-cara dalam perang. Kena jaga semua itu. Pada dia sebut loceng, selain daripada loceng, wa nahwihi, Imam Bukhari kata. Sebab tadi qiladah tu, kalung itu yang ada loceng. Tidak loceng saja, wa nahwihi, dan seumpamanya, apa-apalah, apa-apa. Lepas tu disebut di leher unta. Lepas tu kalau di leher kuda boleh ke? Tak boleh. Serupa juga, cuma disebut sebab dalam hadis ni berkaitan dengan unta. Sebab tu disebut dalam terjematul bab itu, dalam tajuk tu, di leher unta. Tapi ia bukan khusus dengan unta saja, lain-lain pun serupalah. Tapak kaki kita ke, ataupun bekas tayar kereta kita ke, semua kena jaga belakang. Tempat-tempat kita makan ke, butir-butir tu jangan tahu koseh. Butir-butir kita makan buah tu, orang boleh kesal. Di tempat ni baru, lepas tu dia pergi ke mana, dia boleh kesal. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang boleh kesal kita. Apa kalau zaman sekarang ni lagilah canggih. Orang daripada negeri dia melalui satelit boleh kesal. Di negeri ni ada tempat pusat itu nuklear lah, apa semua, orang boleh kesal. Kalau kita nak buat, jangan kita, siapa orang boleh kesal. Dia nak lagu tu, tu peringkat negara lah, peringkat negara. Kena pandai-pandai lah. Kalau tak pandai, jadi fitnah, orang boleh mari hancurkan negeri kita bila-bila masa. Takkan kita nak duduk senyap? Takkan kita nak kelih saja, biar orang lain saja buat senjata, kita biar tak ada. Siapa kau sama-sama kita ni jadi ikut era dia.
ikut apa ni, kena cucuk hidung ke dia. Siapa begitu? Takkanlah. Siapa setara tu bodoh orang Islam. Orang-orang lain pun masing-masing fikir, kita pun kena fikir jugalah. Cuma kena carilah teknologi yang boleh apa ni, menghindarkan kesan orang tu. Orang nak kesan kita tidak dapat. Kena cari, kena kira, menjadi tanggungjawab lah sekarang ni. Sebab sekarang ni tak payah mari cari tu berjalan kaki gitu. Boleh kesan belakang, boleh tahu. Sebab kita nak masuk apa nama ni, kau tempat kapal terbang tu lah, cek kau tu, dia boleh kesan senjata api kau gapo, cek lah. Ini semua macam-macam alat lebih canggih lagi sekarang. Kalau kita nak buat perkara-perkara seumpama ni supaya usaha kita tu tidak sia-sia di tengah jalan, dan kita duduk bersedia untuk menghadapi musuh, belum sampai ke mana kita hancur terlebih dahulu. Supaya tidak berlaku begitu, kena ilmu kita tu canggih lagi. Kena ilmu kita tu canggih lagi. Dan salah satu cara nak boleh jadi canggih daripada orang, iaitu kita tidak menumpang, duduk bawah dagu dia sama. Sebab tentu sekali kalau kita duduk dengan dia, dia tak akan beri habis ilmu dia tu. Kita kena ada banyak kontak lah orang Islam ni, banyak hubungan. Bukan dengan dia saja, dengan orang lain kata, kau ni kata. Itu bijaksana lah lagu tu. Bijaksana. Kita cari teknologi daripada beberapa sumber yang berlainan, yang boleh mengatasi teknologi musuh kita. Barulah selamat. Kalau tidak, tak ada siapa ke mana, hancur lah. Habis itu. Ini bab lain pula. Ini bab orang yang didaftarkan namanya untuk mengikuti pasukan tentera. Daftar nama. Daftar nama ni, orang ni kena pergi perang, orang ni kena pergi perang. Itu salah satu cara zaman dulu lah. Zaman sekarang ni pun orang buat juga. Daftar masuk jadi tentera wajib, kerahan tenaga, orang kata. Daftar mesti dia kena pergi buat latihan. Ini pun termasuk sudah ada dah dulu. Sudah ada dah. Di zaman Nabi SAW pun sudah ada dah. Cuma ni hak kerahan tenaga apa ni, dia tak ada gaji, tak ada apalah. Di zaman Nabi SAW, orang perang sahabat-sahabat ni tak ada gaji belaka. Baru ada di zaman kemudian, di zaman Khulafaur Rasyidin, adalah gaji askar-askar. Tapi bagi tentera sukarela orang panggil, dia boleh pergi bila-bila masa masuk nama. Sudah masuk nama, bila sudah masuk nama tu boleh ke tidak keluar? Dia ada tu keadaan-keadaan yang tidaklah kata ketat sangat. Hal ni bergantung kepada pemerintah lah, bergantung kepada pemimpin, panglima lah kita kata. Ketua tentera tu dia nak perangai ke, dia nak berat ke, tengok keadaan lah. Di sini Nabi SAW nak ayat, kalau seorang tu sudah daftar nama dia untuk ikut satu pasukan tentera, lepas tu bini dia nak pergi buat haji. Lepas tu, bukan sebelum pada tu, lepas tu dia daftar dulu, lepas tu baru bini dia ni nak pergi haji. Dia tak boleh marah kata, apa ya baru nak pergi haji, dah orang daftar dah. Orang kalau nak pergi haji royak dulu lagi sebelum kita daftar. Tak boleh bala. Sebab apa hadis ni dalam hadis dia sebut kemudian baru bini dia tu daftar, baru bini dia tu nak pergi Mekah. Apa yang Nabi SAW nak ayat ni? Adakah diberi keuzuran? Boleh dimaafkan dia, dikecualikan dia? Jawabnya boleh. Dan tengok dalam kes-kes mana pemimpin atau ketua tentera tu, dia boleh nilai lah, tengok ni munasabah ke tidak munasabah. Di sini bagaimana Nabi SAW nak ayat suami tu perlu sekali jaga isteri dia, sampai begitu sekali penghormatan yang Islam dibagi kepada orang perempuan. Mana orang perempuan ni mesti dilindungi, dijaga, dihormati, diiringi. Jangan sampai dia tu dicabuli, dia tidak selamat. Jangan sampai begitu. Ini satu penghormatan kepada perempuan. Nak pergi haji, dia nak pergi haji, kita pergi iring dia, pergi. Walaupun kita bukan nak pergi haji asalnya, untuk menjaga dia dalam perjalanan, terutama dalam keadaan tidak selamat. Dalam keadaan tidak selamat, jalan apa semua tu, lebih-lebih lagi lah. Hak ni sebenarnya Nabi SAW nak ajar kepada kita bagaimana perhubungan mesra kita
Jaga kita sebagai pelindung kepada perempuan. Sampai ke mana? Sampai ke sini. Nak royaknya. Kalau nak pergi perang dah tulis nama dah pun boleh lagi. Faham tak ada apa-apa kewajipan, tak ada apa tak cara ke bini, itu lagu mana? Mana jauh lah daripada sunnah Nabi SAW. Hak tu hak dia naknya. Nak suruh jaga, ambil berat tentang bini ni. Kalulah orang ni Islam molek sengerti, bertuah lah orang perempuan boleh suami. Ya Islam sengerti. Sebab apa dia? Tengok Nabi SAW ambil berat ni. Hak sudah tulis nama dah ni bukan senang. Nak pergi perang. Boleh dibatalkan. Pasal apa? Nak jaga kepentingan bini. Begitu terhormat orang perempuan ni dalam Islam. Ini kalau dalam kes peperangan yang tidak jadi fardu ain lah. Ada keadaan-keadaan tertentu tak boleh mengelak. Tak boleh mengelak. Dalam keadaan itu tak kira. Bahkan hak perempuan tak dia nak pergi haji pun tak boleh pergi haji, kena perang. Perempuan tu sendiri, usah kalau kita nak pergi jaga dia tu sendiri pun kena pergi perang. Ada keadaan-keadaan sampai ke peringkat itu. Hak ni dalam keadaan biasa lah. Dalam keadaan biasa orang lain sudah ada dah, kalau kita tak pergi pun tak apa, boleh diganti oleh orang lain, ataupun sudah cukup dah bilangan dia yang dikehendaki itu sudah memadai. Dalam keadaan itu yang dimaksudkan di sini. Imam Bukhari kata au kana lahu, tak satu nuskhah wa kana lahu, dan dia ada keuzuran. Hal yu'dzanu lahu, atau au kana lahu udhrun, atau dia ada keuzuran lain. Bukan bini dia nak pergi Mekah, nak pergi haji, keuzuran lain. Adakah boleh dibenarkan dia? Adakah boleh diterima permohonan dia untuk dikecualikan? Jawabnya Imam Bukhari tak jawab sini dalam terjematul bab dia. Dia mari hadis. Daripada hadis ni kita faham sepatutnya pemimpin, ketua tentera, dia kena pertimbangkan dari semua sudut. Keuzuran setara mana? Dia kena pertimbangkan. Tak boleh buat mudah dalam keadaan orang tak minat pergi perang dah. Ni buat alasan sikit pun benar, tak pergi. Ni buat alasan sikit pun benar. Lama-lama tinggal 10 orang lagu tu. Dia kena tengok juga keadaan, dia kena tengok alasan tu biar benar sabar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mendengar Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan. Tak boleh duduk seorang-seorang antara lelaki dengan perempuan, tak boleh. Pasal apa? Bahaya. Islam menjaga kesucian seseorang, lelaki ataupun perempuan. Dia nak kalau duduk antara lelaki dengan perempuan ini dalam keadaan yang sah. Kalau tak sah, tak boleh. Sebab apa? Itulah kelebihannya kita orang Islam. Sepatutnya mana kita dapat hak macam tu. Kalau bini pun bini yang suci betul, tak pernah duduk seorang-seorang, berdua dengan lelaki mana-mana. Kan senang hati ke kita kalau bini kita dapat, bini kita dapat tu lagu tu. Kalau kita tahulah bini ni sudah pergi rata dah dengan orang tu pipin tangan, orang ni pipin tangan, rata dah pergi dah, belah mana rasa kita? Tentu kita tidak tenang hati. Ini menyebabkan jadi rumah tangga tu retak. Boleh jadi kita kata perhubungan itu bukan sekadar itu, lebih lagi daripada itu, menyebabkan kita jadi rasa ragu. Timbullah sifat semula jadi manusia tu, cemburu lah apa semua timbul. Begitu juga sebaliknya dia. Kalau sepatutnya orang Islam ni, perempuan yang boleh lelaki ni, dia yakin suami dia ni seorang yang baik, memang tidak pernah bersunyi-sunyi dengan seseorang perempuan, kan senang hati dia. Maka kalau tidak dia berasa, maka dia berasa aku kurang, dia pernah jumpa dulu lebih istimewa lagi pada tu, hati dia tidak sepenuh terhadap aku, macam-macam lah timbul. Menyebabkan boleh jadi retak rumah tangga. Dengan sebab itu Islam jaga daripada dulu lagi, tak boleh bersunyi-sunyian seperti itu. Bersunyi-sunyian dalam arti tertutup, orang tak nampak. Tapi kalau duduk satu tempat dua orang, kita kata dalam pejabat, tapi buka nampak, orang di luar dia nampak. Pas memang kerja, tugas dalam keadaan yang munasabah, tu tak apa lagu tu. Telus lah orang kata, dalam keadaan telus, tak apa. Lepas tu kalau nak berlaku juga, itu terserah lah. Kalau tutup sekalipun, tak berjumpa pun, kalau dia nak kira, dia boleh kira waktu tu. Janganlah sampai tak boleh, tak jadi kerja, tak boleh menguruskan kehidupan, kerana kebimbangan tadi. Kebimbangan tu boleh ada di mana-mana pun, bila-bila pun.
Jangan seseorang perempuan itu sekali-kali bermusafir melainkan bersamanya ada mahram. Ada mahram, yakni lelaki. Ini bukan bermakna nak kontrol. Setengah orang perempuan dia tidak faham, terutama perempuan-perempuan yang keliru kemudian yang nak pembebasan wanita terpengaruh dengan barat itu. Dia tidak faham hadis-hadis yang seumpama ini apa maksudnya. Dia faham ini nak mengongkong, tidak percaya kepada perempuan tu. Perempuan ni seseolahnya jahat. Kalau tidak ada adik-beradik mesti pergi buat jahat. Ini semua ni nak kontrol segala pergerakan perempuan. Yang anggap perempuan ini tak boleh dipercayai. Dia faham begitu. Padahal kita kata hak ini satu penghormatan kepada perempuan. Hak tadi dalam terjemahatul bab tadi dah pergi daftar nama dah, boleh dikanselkan. Kenapa? Kerana nak iring perempuan ini sebagai penghormatan, nak bagi kemudahan, kesenangan kepada dia. Begitu juga kalau mahram, ini pun sebagai penghormatan. Nak ayatnya Nabi SAW dijaga tentang perempuan. Sekarang ni pun berapa banyak di tempat kita, di mana-mana pun ada kan perempuan ini selalu dicerobohi. Apalagi kalau di sesuatu tempat tu memang tak akan selamat. Tak akan selamat. Hak kebanyakannya tak selamat. Kalau dia buat lari perempuan, dia tidak buat lari saja, dia akan bunuh. Panakkah keadaan bahaya seperti itu terdedah? Tapi dengan keadaan ada mahram, ada orang yang ditakuti, disegani, keadaan perempuan terpelihara. Dengan maksud itu semua hadis ni. Bukan mengandung maksud nak mengontrol, tak percaya kepada perempuan. Tidak. Kalau lah dia tak ada nak buat benda tak molek, apa ya dia susah hati kalau adik-adik dia pergi sekali? Apa ya dia susah hati? Lagi sedap, senang kita boleh buah-buah dengan dia. Nak beli apa-apa payah tempat nak pergi. Bersusun-susun orang duk beratur tu. Boleh lah adik-adik kita pergi beratur, hak lelaki tu kan. Kan bagus tu. Apa ya dia susah hati? Tak say diiring sekali tu apa? Kecuali kalau dia ada maksud sesuatu nak pergi jumpa dengan orang lain, tu berkali. Ya dia berasa tak sedap hati tu diiring. Kalau kita dengan cara Islam ni, iring tu boleh memudahkan kerja. Banyak perkara yang orang perempuan tidak buat biasanya, tidak mampu buat biasanya. Dengan adanya orang lelaki, lebih memudahkan dia. Dengan maksud itu Nabi SAW kata dalam hadis dia ini, bukan bermakna seorang perempuan tu sekali-kali tidak boleh dalam semua keadaan. Tidak. Kalau keadaan selamat, tempat biasa pergi, senang dihubungi, tahu tempat mana nak pergi, insya-Allah tak jadi masalah. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW kata akan datang satu zaman di mana orang perempuan daripada San'a datang seorang diri mari buat kerja haji. Di sini dia nak ayat ada ketikanya keadaan aman. Di situ Nabi SAW tak ada kata mesti kena mari dengan mahram. Seorang-seorang boleh mari. Menunjukkan seorang perempuan boleh pergi seorang sekiranya aman. Hak taksirnya tidak aman. Kadang-kadang sekarang ni kita tengok kerana pentadbiran dan pengurusan yang baik di negara-negara barat, di negara-negara orang putih kita kata yang maju tu, keadaannya lebih aman daripada negeri Islam. Keadaan aman seperti itu walaupun negeri kafir tak apa, jalan. Tidak mana ni negeri Islam saja. Setengah orang dia kata dalam negeri Islam boleh lagu tu. Ada. Kalau di Afghanistan jangan tebal jalan, jangan tebal. Jangan tebal. Walaupun negara Islam, orang panggil negara Islam. Tapi kalau negeri orang kafir, kadang-kadang jalan seorang tak ada apa, selamat. Keadaan tu, keadaan keselamatan itu yang dikehendakinya, yang ditekankan di sini. Lalu berkata seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni telah didaftarkan nama untuk mengikuti peperangan sekian-sekian. Isteri saya pula mahu keluar untuk pergi haji. Nabi SAW kata, pergilah kamu buat haji bersama isterimu. Ni ayatnya Nabi SAW jaga perempuan. Tapi kadang-kadang tafsiran ni kalau dibuat dengan tidak betul, hak orang maksud molek jadi tak molek. Orang maksud lagu lain, dia faham lagu lain, tak molek. Itu saja prasangka dia. Orang duduk bisik-bisik kecek untuk kebaikan dia, nak wipiti ke dia, dia kata orang ngopak dia pula. Kalau betul. Sebab itu kita kena sangka baik. Kan Nabi kita kan ni, Nabi kita ni, kita wajib beriman dengan dia. Nabi ni seorang yang baik. Takkanlah sesuatu arahan dia tu dia buat tu untuk tak baik, dengan penuh prasangka terhadap perempuan. Takkanlah macam tu.
Bila kita sangka baik, bila kita percaya dia ni orang baik membela kita, apa kita nak ragu? Mungkin, ya mungkin, kerana tafsiran yang tak betul, kekeliruan itu berlaku. Ya, itu mungkin. Dengan sebab itu, orang-orang yang mengaji itu dia kena faham molek lah, bagi penjelasan molek. Ini bab jasus. Apa ni kita kata spy, pengintip. Dalam perang, dalam apa, dalam sebuah kerajaan dia mesti kena ada jasus. Sekarang ni orang panggil apa nama ni, cawangan khas, special branch orang panggil sekarang ni, mata-mata gelap, macam-macam lah nama tu. Dia kena ada hak tu, dia kena ada. Kalau tak ada, kerajaan, pemerintah, ketua tak boleh tahu apa yang berlaku di bawah dia. Dia tak boleh tahu. Dia kena ada mata telinga dia orang kata, dengar, tengok. Orang hak jalan lagu tu tidak kecek, tak kecek sikit-sikit gitulah. Kerja dia hanya tengok dan dengar dan laporkan. Itu kerjanya jasus. At-tajassus apa makna? La tajassasu. Imam Bukhari sama dia lagu tu. Jasus, jim, sin, jasus. Jassasa, daripada situ tajassasa. Dalam Quran pun ada lafaz itu, dia nak ayatnya, la tajassasu, jangan kamu mengintip rahsia orang. Tu Allah SWT larang tu, mengintip rahsia. Bagaimana Nabi SAW pula suruh sahabat dia pergi intip rahsia, cari rahsia. Nak ayatnya, hak tu, hak tidak ditugaskan tu tak boleh lah secara peribadi kita pergi duk mengitahu orang. Kalau hak lagu tu mengikut hukum fiqh, kalau orang cocok mata tu buta saja. Kalau hak lagu tu memang tak boleh pergi duduk intip orang tak tentu pasal, cari rahsia dia, duk mengitahu orang dalam jamban kau dalam apa kau, tak ada pasal tu. Ini kalau memang ditugaskan untuk kerja-kerja yang baik, memang kena ada. Dalam Islam pun ada. Sama ada dalam tentera, ini dalam tentera, atau polis, ataupun lain-lain. Nabi SAW kerap kali menggunakan pengintip di kalangan sahabat-sahabat dia. Wat-tajassus apa makna? Tabahhuth, mana mencari, menyelidik, menyelidik sesuatu. Firman Allah SWT, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kamu ambil musuhku dan musuh kamu sebagai apa nama ni, teman sulit atau teman rahsia kamu. Jangan. Mana kita nak buat kerja, kita ambil orang bukan dari kalangan kita. Kita nak buat satu kerja, kita ambil daripada orang yang bukan kalangan kita. Dia pecah rahsia, mudah benar lah kalau lagu tu. Kita nak menetap, kita kata nak musuh kita orang tu komunis, kita ambil komunis. Kita ambil komunis tu jadi jasus kita. Royak rahsia-rahsia kita. Lagu tu tak kena benar lah, terlalu tak cerdik lah. Ni Allah SWT nak ajar kita, nak buat teman rahsia kita, nak royak rahsia kita, apa, nak suruh dia cari rahsia. Dia kena orang serupa kita, sebangsa dengan kita, seugama dengan kita, sefahaman dengan kita, baru boleh. Kalau tidak, tak akan jadi. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah SWT pesan orang beriman, jangan kamu sampaikan sesuatu rahsia kepada mereka dengan kasih sayang. Jangan. Dengan penuh kasih sayang. Jangan begitu. Orang ni tidak sama. Orang tidak sama. Ini bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin juga. Kebijaksanaan pemimpin. Kadang-kadang perlu pengintip ini, jangan kita ingat orang kafir tak boleh jadi pengintip. Kadang-kadang lebih penting orang kafir itu sendiri jadi pengintip. Nabi SAW pun pernah tugaskan orang kafir jadi pengintip. Sebab kalau orang Islam, orang tahu dah dia Islam. Tapi kalau sama dia, rupa-supa dengan dia, tetapi orang ni tidak semesti kalau dia kafir dia sepaham betul-betul, tak mesti juga. Itulah yang kita kena pastikan. Dan kalau kerajaan tu yang hebat betul, pemerintah tu hebat betul, pengintip ada lagi pengintip di belakang tu. Banyak lapis lagi, bukan selapis. Lepas tu dari semasa ke semasa dia cek, dia uji tengok orang ni sejauh mana dia buat kerja, betul ke tidak.
Kalau dalam masyarakat majmuk misalnya, masyarakat majmuk, kalau kita kata nak pergi bangsa lain, ke dalam kumpulan bangsa lain, susah. Mesti dia ragu dulu, tengok kulit, tengok muka tu pun dia syok dah. Dia akan ragu dah. Tapi kalau dalam rupa yang lain, sama serupa dengan dia, dia mudah percaya. Mudah percaya. Itu bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin, kebijaksanaan ketua. Untuk nak lantik orang kafir ke, boleh jadi. Kalau orang Islam tak boleh pergi tempat-tempat minum arak misalnya, nak minum arak sekali dengan dia, kalau tak minum dia tak percaya. Nak lagu mana? Kita nak hantar kita sini. Itulah bendanya. Sebab tu dia kena ada banyak pecahan-pecahan, cabai-cabai dia. Inilah benda yang Allah SWT nak ayatnya. Jangan kata kalau musuh kita, musuh kamu. Orang kafir tidak semuanya musuh. Tidak kata bila orang kafir tu musuh selalu. Tak. Harbi tu musuhnya harbi. Adapun hak zimmi, dia terikat sebagai warga negara, dia mesti patuh kepada taat kepada pemimpin negara seperti orang lain juga, seperti orang Islam juga. Cuma agama dia saja lain. Dari segi ketaatan kepada negara serupa, dan negara, hukum negara serupa je terhadap orang Islam pada orang kafir pun serupa. Kafir zimmi hak duduk di bawah kerajaan serupa. Kerajaan boleh mengambil orang-orang lagu tu untuk jadi anggota dia, jadi polis ke, jadi apa ke, boleh. Sebab Nabi SAW dalam perang Hunain, dalam apa tu, orang kafir pun dia masuk perang, bukan orang Islam saja. Orang kafir, tapi sekali dengan orang Islam perang dengan kafir lain. Ada lagu tu. Ini menunjukkan boleh, tidak semua kafir tu kata tak boleh selalu. Tidak gitu. Lepas tu riwayat daripada Ubaidullah bin Abi Rafi', katanya saya mendengar Ali berkata, Rasulullah hantar dia, saya, Zubair dan Miqdad. Dalam setengah riwayat disebutkan Aba Marsad Al-Ghanawi, seorang lagi. 4 orang. Sini disebut 3. Mungkin di tengah jalan kau jumpa kalau lagu mana Nabi SAW arahkan. Dia suruh pergi dapatkan seorang perempuan di Raudhah. Pergi sampai ke situ. Di sana ada perempuan duduk di atas gedung. Orang tengok cara nak susuk rahsia ni, guna perempuan, guna apa. Nabi SAW pun kata ada bersama dia tu surat. Ambil surat tu dengan dia. Lepas kita kata Nabi SAW mungkin dia dapat melalui wahyu, dia tahu tu ada surat sulit ni nak hantar kepada musuh, yang mana musuh tahu pergerakan Nabi SAW. Mungkin Nabi SAW dapat dengan wahyu. Lepas kita, apa kita boleh dapat pengajaran daripada hak ni? Dah kita tidak ada wahyu, kita kena kira lah dia dapat rahsia tu. Kita kena kira lah apa cara pun. Dah kita tahu dah kita ni tak dapat wahyu, kita kena pasal sebanyak mungkin lah jasus itu, barulah kita boleh tahu. Seperti Rasulullah SAW tahu ni. Hak tu dia nak ajar kita ni, nak ajar kita yang pentingnya dapat rahsia tu, dapat tahu. Ikutlah apa cara pun, dia dapat melalui wahyu. Ataupun di sini dia tidak rayak dia dapat melalui wahyu ke apakah. Boleh jadi ada menunjukkan, kalau kita kata dia tidak dapat melalui wahyu, menunjukkan Nabi SAW ni seorang yang teliti, sehingga dia ambil tahu sehingga dia boleh kesan melalui apa cara rahsia pecah, dia boleh tahu. Dua kemungkinan. Kalau kita dah kata dapat wahyu, ya, apa pengajarannya untuk kita? Dan kita tak dapat wahyu, kita kena buat persiapan lebih kemah supaya kita dapat maklumat tu. Ini yang dimaksudkan. Ada surat, dia pun pergi, kami pergi, kuda kami bawa kami pergi jauh, kata dia, sampai ke Raudhah. Situ kami jumpa dengan perempuan. Tak seka lah. Mana nak seka perempuan? Sampai sekarang ni lebih hebat lagi. Sesuatu rahsia tu dia telan dia masuk dalam perut, cari tak jumpa. Tetapi dia ada alat lah pula sekarang ni. Itulah dia kurung sampai 2-3 hari, tak kata berak. Dia pasal skrin, pasal apa ni, semua boleh cek. Perlu bedah-bedah perut tu. Sampai dia suruh telan. Jadi begitulah keadaan tu.
Kami dapati ada perempuan duduk di atas gedung. Kami pun kata, "Wak keluar surat." Bukan kitab sini bukan makna kitab, tak surat, makna surat. Dia pun kata tak ada surat, apa dengan saya tak ada. Dia pun ni pun kata sama ada waktu tubiklah surat tu, kalau tidak pun mungkin kena telanjang. Ataupun dalam setengah riwayat kata kami akan telanjangkan kamu. Tengok hukum lain. Hukum ni kalau polis, kalau apa, kalau perlu sampai telanjangkan dia. Mungkin dia susuk celah pohon dia ke mana ke, mana ke tahu. Tak apa, tengok aurat pun pada ketika itu. Hukumnya lain dah, sudah berubah. Sebab itulah dia katakan ulama fiqh dalam qawaid fiqh, apa kalau kita belajar, dia kata al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum ni dia berputar mengikut illah. Dalam keadaan ni tak boleh pusing pula. Pusing ikut ni, boleh pula. Mau ikut ni pula tak boleh pula. Pusing pula. Sebab ni ada, boleh pula. Ini hukum Islam. Dia tidak kata keras, fleksibel. Fleksibel. Dia terbuka. Macam getah. Kita nak tarik panjang boleh. Nak bulat pun boleh. Nak lepas rapat pun boleh. Boleh buat belakang. Itu keistimewaan hukum Islam. Padahal Islam ni ambil berat benar tentang aurat. Tak boleh nak tengok aurat. Tak apa dalam keadaan ni. Kalau tidak, kami akan telanjangkan kamu. Sahabat-sahabat ni, sahabat besar-besar ni, tentu sekali lepas pada tu dia menirayat pada Nabi SAW, kita buat gitu. Nabi SAW tahu, dia tak kata apa, menunjukkan boleh lah. Dalam keadaan-keadaan ini boleh. Bukan kata nak tengok aurat ni doktor saja baru boleh. Dah banyak lagi pihak lain yang bolehnya. Pihak polis ke jasus ke apa ke boleh jika perlu. Tapi ambil kesempatan itu lain cerita. Allah SWT tahu. Kita dalam Islam ni ada Allah. Ambil kesempatan pula doktor tu ambil kesempatan. Itu dia berdosa dengan Allah SWT. Tapi kebenaran yang diberikan kepada dia kerana kelayakan dia boleh buat. Orang tak kira salah lah. Dunia kata tak salah. Tapi di sisi Allah, Allah tahu. Dengan sebab itu dia jangan mengambil kesempatan. Supaya juga polis jangan mengambil kesempatan. Kena ingat, kita ada agama, Allah ada. Tak akan lepas daripada pengadilan dia. Orang mungkin boleh lepas, orang kata itu pun kena kemas juga. Kena ada etika dia, tak boleh melanggar etika dia. Kalau melanggar etika dia boleh didakwa polis. Kau siapa kau tak kira. Kerajaan yang baik, kerajaan yang bagus, yang kemas, dia ambil kira, jaga semua. Pegawai-pegawai dia tak boleh belok. Kalau belok ada hukumannya. Baru kemas. Kena jaga belakang. Bagi pihak kerajaan jaga. Di pihak akhlak pun kena jaga etika dia. Selain daripada itu, kepercayaan, keyakinan Allah melihat apa yang kita buat. Seorang yang mukmin, yang Islam sebenar, dia tidak akan buat tak tentu pasal. Dia tak akan buat tak tentu pasal. Perempuan itu pun dah kata begitu, buat keluar dalam sanggu dia ataupun dalam jalinan rambut dia. Siapa saudara tu? Payah tu nak tahu. Bila ambil, dia betul buat, dia tak buka. Ambil, buat pergi kepada Rasulullah, ikut perintah saja. Buat dia tak buka baca dulu tak? Ambil surat tu saja, bawa dia pergi kepada Rasulullah SAW. Inilah pekerja kaki tangan yang setia, yang baik. Jangan mana-mana dia tengah jalan tu. Jangan mana-mana. Dan Rasulullah suruh sekat-tu lah. Buat waktu, buat kerja, jangan cakap banyak. Buat apa yang disuruh. Dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah pun buka, tengok. Dia pun kata, apa ni Hatib? Apa ni Hatib? Hatib ni sahabat Nabi, sahabat besar. Tapi dia telah melakukan kesalahan. Nak rakyatnya manusia ni walaupun besar secara mana pun, dia tidak terlepas daripada kesalahan. Mungkin dia bersalah, mungkin dia tersasul. Dan kita kena maafkan manusia ni. Tengok Nabi SAW bagaimana dia kata. Tengok kepada jasa orang tu. Walaupun orang yang sebesar mana pun bukan bermakna dia maksum. Tidak. Tapi janganlah pula bila dia buat salah, kita duduk lambung-lambungkan kesalahan dia tu. Habis kita isytihar royak habis kepada orang. Tak patut lah. Tak patut. Jangan buat begitu. Kalau patut kita maaf, kita sembunyikan. Kita ada dalam agama kita ada adab, iaitu sesiapa yang menutup keaiban saudara dia, Allah SWT akan menutup keaiban dia di akhirat nanti. Itu keaiban dia tersalah, dia telah melakukan kesalahan. Kalau patut kita tutup.
tengoklah, bila-bila tengok dia akan buat lagi ke tidak. Kalau orang sudah tidak jadi tabiat, dia tak akan buat dah. Dia menyesal betul-betul dengan perlakuan dia tu. Tengoklah. Ini Hatib ni ahli Badar. Ahli Badar pun boleh berlaku begitu. Dia pun kata, wahai Rasulullah, jangan bertindak gopoh terhadap saya, jangan gaduh, kata dia. Saya ni seorang yang sekutu dengan puak-puak Quraisy. Puak-puak dia tu. Tapi saya ni bukan Quraisy. Saya terikat dengan puak-puak dia, tapi saya tidak puak-puak dia. Ada pun sahabat-sahabat lain, puak-puak Muhajirin ni, dia ada anak beranak dia Quraisy juga. Sekurang-kurangnya dari segi hubungan kekeluargaan itu dapat menjamin, melindungi mereka daripada gangguan orang kafir di Mekah. Saya dia orang kafir Mekah ni pun dia tengok juga hak mana tak ada pembela dia apa, dia awak nyanyi atas hak tu, dia tekan hak tu, sehingga jadi teruk keadaannya di Mekah tu. Dipaksa, diboikot, macam-macam dia buatlah. Diolok-olokkan, dipermain-mainkan, macam-macam cara, diseksa setengah-setengah tu. Ini keadaan pada masa tu. Tetapi orang-orang macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, hak besar-besar ni, dia keluarga besar, dia tak boleh buat main-main. Walaupun keluarga dia hak kafir tu, masih kafir lagi, anak beranak dia tak suka juga orang buat nyaya kepada anak beranak dia. Dia naik, itulah semangat anak beranak tu, tak boleh, tak berani buat. Tapi kalau ni hak kalangan hamba ataupun hak bukan ada anak beranak dia di kalangan Quraisy, hak tu menjadi bangsa. Sebab itulah Hatib kata, saya rasa saya tak ada ni hubungan keluarga ni. Tapi kalau saya berbudi dengan mereka, buat budi, apa-apa budi, buat kebaikan, saya kira mereka dapat melindungi keluarga saya di sana. Itu kerana tu saya buat begini bukan kerana kufur, saya telah jadi kafir, tidak. Bukan kerana saya murtad, tidak juga. Saya juga tidak redha dengan kekufuran selepas saya memeluk Islam, tidak. Semata-mata kerana itu. Dah saya cerita pun sikit. Nak ayatnya tak boleh, sikit pun rahsia ni tak boleh pecah. Rahsia tak boleh pecah walaupun sikit. Jangan kita anggap kecil, walaupun kecil bagi kita. Nak ayatnya dalam perjuangan ni kadang-kadang tak boleh pecah rahsia walaupun keluarga itu terancam. Ni nak ajarnya. Walaupun keluarga terancam, kena sabarlah. Kena sabar. Sebab apa? Hak tu keluarga. Kalau mati habis pun keluarga. Hak ni satu agama akan terancam. Dan bukan satu keluarga yang akan terancam ni kerana pecah rahsia. Ni kalau nak kira ni, kalau orang biasa ni, hukum biasa ni boleh bunuh ni, hukum bunuh. Dalam hukum Islam pun boleh bunuh ni. Tetapi oleh kerana dia ni ada jasa. Inilah pertimbangan pihak kerajaan ni. Pihak kerajaan, kalau kita sekarang ni pihak raja, pihak apa, dia ada pertimbangan pula. Tengok setara mana dia ni. Takut-takut boleh kita pertimbangkan lagi. Nabi SAW telah buat pertimbangan. Sayyidina Umar dia kata, biar saya penggal leher si munafik ni. Memang munafik lah kalau nak kiranya cara lagu tu. Dan dia tahu mengikut hukumnya boleh. Tapi Nabi SAW kata jangan. Dia kata, jangan. Dia ni telah mengikuti perang Badar. Maknanya orang yang ahli Badar ni jasa dia cukup besar kepada Islam. Kita kena ambil kira jasa orang ni. Jangan lupakan jasa dia. Mana engkau tahu? Allah tentu tahu. Sebab itulah dia kata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu lakukan apa saja, wahai ahli Badar, aku telah ampunkan dosa kamu. Sebelum kamu lakukan, ampun dah. Sehingga kesalahan sebesar ni pun Nabi SAW tak berani nak hukum. Pasal apa? Allah SWT kata dia ampun. Apa ada hak Nabi? Kalau Allah SWT telah mengampunkan seseorang itu, kenapa dia tak boleh ampun? Nak ayatnya besar ni kedudukan ahli Badar ni. Kesalahan ni dapat ditutupi oleh jasa dia dan sumbangan dia yang besar kepada umat Islam. Nabi ada pertimbangan tu. Lepas tu tak apa, lepas. Ni nak ayat cerita yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Lepas pada tu Hatib tu ada buat lagi ke? Tak ada dah. Lepas pada tu tak ada. Dan dia jadi seorang yang baik. Seorang yang baik seterusnya. Manusia ni nak ayat tetap ada kelemahan dia. Dan seseorang pemimpin pemerintah
tetap kena ambil tahu tentang kelemahan pengikut-pengikut dia. Tak boleh lelak biar begitu, tak boleh. Dan cuba baiki lagi sehingga dia jadi orang yang terbaik. Sufyan berkata, wa ayyu isnadin hadha, alangkah istimewanya isnad ini. Dia nak rayak isnad ini, isnad ni orang-orang kuat saja ada dalam sanad ni. Babul kiswati lil usara. Baiklah, dalam perang, bila perang dia adalah pula tawanan. Orang kita kena tawan ke orang dia kena tawan ke orang kita. Mesti dah ada. Lepas tu bagaimana kita nak layan tawanan-tawanan ini? Ni masalah pula. Dalam Islam ada peruntukan dia. Kita tak boleh buat nyaya kepada tawanan-tawanan. Orang-orang yang dikatakan salah tu, dia ada hak dia. Tak boleh kita kata musim sejuk kita tak bagi baju kepada dia, tak boleh. Dia biasanya dia pakai baju, malulah dia kalau terdedah gitu. Kita tak boleh memalukan dia. Dia ada hak dia. Inilah hak kemanusiaan yang diakui dalam Islam. Walaupun musuh sekalipun, walaupun dia ditawan, perang dalam perang, tapi kita tak boleh buat sewenang-wenang bagi makanan-makanan yang teruk kepada dia sehingga menyebabkan jadi dia sakit. Tak boleh. Kesihatan dia kena jaga. Hak ni zaman Nabi SAW sudah ada dah. Sekarang ni negeri-negeri, negara-negara, bangsa-bangsa yang bertamadun jaga benda-benda macam ni. Dan manusia menganggap orang-orang yang tidak jaga, negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang tak jaga benda ni adalah kerajaan ataupun bangsa yang tidak bertamadun. Walaupun dia mengaku dia tu bertamadun, maju. Ini mundur. Bangsa yang tidak bertamadun. Islam mengajar umat dia, terutama kerajaan Islam, kena ambil kira benda-benda ini. Pakaian untuk tawanan-tawanan perang. Ini diceritakan dalam hadis ini, hadis Jabir ini, pada hari Badar dibawakan tawanan-tawanan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa juga termasuk pak saudara dia. Pak saudara dia pada masa tu kafir lagi. Abbas bawakan kepada dia. Tak ada baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam cari baju tak ada ni. Tak ada apa dah. Sebab apa? Sebab Abbas ni dia tinggi orang. Tinggi. Orangnya tinggi. Nak cari saiz dia tu payah. Cari-cari tak jumpa. Hak adanya apa? Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, si munafik tu. Sebab dia tinggi juga. Dia tinggi je. Padahal tu Nabi SAW pun ambil lah baju dia, bagi kepada Abbas. Bagi kepada Abbas. Di sini disebutkan baju di tempat yang lain, makanan, gapo. Nabi SAW pergi tanya khabar. Orang-orang tawanan tu pergi tanya khabar, pergi bincang-bincang, tanya, kecek. Tidak kata tak ambil tahu, ikut keadaan dia macam mana. Dia luka ke, dia apa ke, kena bagi ubat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan cara begitu, orang-orang kafir ni hairan dengan Nabi SAW. Tengok, bagus. Dia sebenarnya tak ada masalah peribadi, tak ada gapo sebenarnya. Bukan berdendam apa, tak ada. Tengok dia begini baik dengan kita. Walaupun kita tahu kita lawan dia, mana kalau ada peluang kita telah bunuh bapak dia ni. Tapi kita ditawan, dia layan kita macam ni. Pada waktu yang masuk Islam, berapa ramai yang lepas pada tu masuk Islam mikir pula, tak padan ni kita ni, nak balah kita mau dengan dia. Dia baik, apa ya kita duduk keras macam ni. Hak dia royak tu gapo tak moleknya. Apa kita tak boleh ubah, apa ruginya kita. Dia bagi mikir lah, bagi mikir. Nabi SAW banyak menarik orang ni dengan akhlak dia, dengan peribadi dia. Dengan peribadi dia di kalangan sahabat-sahabat dia pun, dia pemaaf. Tengok, dia timbang orang ni walaupun kesalahan, tengok pula jasa dia. Sebab tu dia boleh menawan hati sahabat-sahabat dia. Dia berpakai. Kerana inilah Nabi SAW pecah baju yang Nabi SAW pakaikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada ketika dia mati, Abdullah bin Ubay ni dia pesan, dia nak mati, dia kata minta lah, dia pesan ke anak dia, minta biar Nabi SAW bagi baju dia pakai ke dia. Jenazah dia ni kalau mati, tanah dengan baju Rasulullah SAW. Tanah. Dia kononnya nak ambil keberkatan lah, tapi tak ada guna. Benda ni dia bergantung kepada akidah seseorang itu sendiri. Kalau bagi baju ke bagi apa ke, tak ada guna. Tak ada guna. Sebab itulah Nabi SAW bagi. Sebab apa? Mengingatkan jasa dia, budi dia dulu. Dia bagi baju dia, dan Nabi SAW boleh bagi kepada bapa saudara dia yang ditawan itu. Ingat tu. Kalau nak kira, apa faedahnya bui?
seseolahnya Nabi SAW itu ada faedah berkali? Kita kata ada, kerana dia nak balas budi ni dulu, nak balas budi. Kalau kita tak ada faedah, baju Nabi SAW sekalipun tidak akan meringatkan azab dia, tidak. Azab ataupun nikmat seseorang di alam barzakh bergantung kepada amalan dia, akidah dia, bukan kepada apa-apa orang lain, tidak. Ibnu Uyainah berkata, dia telah berbudi kepada Nabi SAW, kerana itu Nabi SAW mahu membalas budinya itu dengan cara tadi. Bahawa fadli man aslama ala yadayhi rajul, ini bab kelebihan orang yang seseorang kafir memeluk agama Islam kerananya. Ini kelebihan orang. Sehingga sebab itulah kita makna kena bersungguh-sungguh biar orang-orang yang tidak Islam itu tertarik dengan Islam dan masuk Islam kerana kita. Dia tidak tahu Islam ni baik. Kalau dia tahu, takkanlah dia tak Islam. Dengan sebab itu kita kena cuba cari jalan ke mana-mana pun biar dia masuk Islam. Dan besar pahalanya orang kafir masuk Islam di tangan dia ni, sangat besar. Jangan kita main-main. Jangan kita pelekehkan orang kerana dia ni tidak sehaluan, tidak sependapat dengan kita, tidak sepati dengan kita misalnya. Kita pun kata hodoh dia. Padahal kita lupa berapa ramai orang masuk Islam di tangan dia kerana usaha dia. Jangan lupa hak tu. Jangan terlajak kita dalam kita berkelahi, dalam kita bala, biar ada hak. Kena guna fikiran kata. Jangan terlajak. Jangan kita lupa jasa-jasa dia. Kita kena tanya diri kita, berapa orang masuk Islam tangan kita? Berapa orang? Kalau tak ada seorang abuk, tak usah gaduh kata kat orang lah. Kalau kita kata pemimpin lah, dia banyak salah, berapa banyak pula kebaikan dia? Kita kena timbang. Kita tak tahu Allah SWT nak bagi lebih ke dia, kalau lebih kita tak tahu. Tengok dia buat berapa banyak jasa dia kepada orang Islam, orang kafir. Dengan adanya pergerakan dia, berapa ramai orang masuk Islam. Kita kena ambil kira. Jangan kita lupa jasa ataupun sumbangan orang-orang dulu. Jangan. Walaupun kita tidak sependapat dengan dia, itu perkara biasa. Ayah kita pun tidak semesti kita sependapat dengan dia. Tak apa hak tu. Tapi jangan kita lupa, kalau tak ada dia, tak ada kita. Jangan kita lupa. Begitu juga pemimpin negara. Kadang-kadang tak ada dia, tak ada negeri ni tempat kita berteduh, tempat kita boleh mengaji, tempat kita boleh berdakwah, tempat kita boleh kecek agama. Tak ada. Kita kena tengok negeri lain pula, orang bukan Islam memerintah, betapa seksanya orang Islam, betapa susahnya. Hari demi hari agama Islam itu terhakis, dihapuskan dengan macam-macam cara. Tetapi dalam keadaan kita alhamdulillah ke mana-mana. Sebab tu kita kena ingat tu, jangan lupa. Jangan menafikan kebaikan orang. Kita kena terima kebaikan orang, alhamdulillah, mujulah. Itu kelebihan yang Allah SWT bagi kepada dia. Soal perbezaan pendapat biasa, tak jadi masalah. Tapi janganlah kerana perbezaan pendapat saat ni terlajak kita pergi sampai kita tidak mahu iktiraf apapun kebaikan dia. Jangan sekali-kali macam tu. Itu tak kena. Bukan cara Nabi SAW ajar, tidak lagu tu. Kita kena kenang budi orang. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia munafik, dia apa? Dia kenal budi orang tu. Jangan kita lupa budi seseorang, walaupun setara tu pun. Apalagi kalau budi dia besar, kita nak menafikan. Bukanlah tu, bukan. Tak kena cara lagu tu. Ini kelebihan orang yang Islam. Lepas tu Nabi SAW kata, ni cerita itulah kita sudah jumpa beberapa kali dah. Sayyidina Ali tanya, adakah saya akan memerangi mereka sehingga mereka jadi seperti kita? Yani jadi Islam dengan kekerasan, paksa dia, biar dia jadi Islam seperti kita. Nabi SAW kata, umfudh ala rislik, pergilah dengan berhati-hati. Bila kamu pergi sampai di halaman mereka, kamu seru mereka kepada Islam. Bukan kita nak bunuh dia, tidak. Bukan kita nak balah dengan dia, tidak. Permusuhan peribadi, dendam, apa nak balas dendam, tidak sama sekali. Seru dia kepada Islam. Barulah dia nampak, kita tak ada nak apa-apa. Kalau Islam kekal seperti biasa, harta dia jadi harta dia, tak ada apa. Inilah nak ayatnya kerja Nabi SAW nak bawa Islam, hak tu hak utama. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, ceritakan kepada mereka apa yang wajib ke atas mereka. Apa yang wajib ke atas mereka. Yang ni kalau tak say Islam, ni masalahnya. Kalau perang, kalau dia tak say Islam, apa yang wajib?
duduk jadi sebagai rakyat, patuh kepada kerajaan, kena terima hak tu. Kalau dia terima hak tu, tak apa. Dia tak se-Islam, tak apa. Tapi dia kena terima peraturan negara Islam. Jadi kafir zimmi, apa yang wajib atas mereka? Kalau dia Islam pun kena ayat juga apa yang wajib atas mereka. Kalau dia tak se-Islam, tak apa. Dia tak se-Islam. Tapi kalau dalam perang tu kafir harbi memang kuat betul, memang dia pun tak se-Islam, tak ada jalan dah, dan dia tak terima juga untuk duduk sebagai rakyat yang setia kepada negara, tak se juga, lagu tu perang tak ada lain dah. Hak itulah yang Nabi SAW turun perang tu dalam keadaan begitu. Tapi kalau dia nak terima duduk di bawah negara Islam tanpa memeluk agama Islam, biasa lagu tu, biasa. Hak itulah yang ada kafir zimmi tu. Lepas tu Nabi SAW kata, demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik lagi bagi engkau dari unta merah. Unta merah ni berharga lah zaman dulu. Sebuah kereta lah, kereta harga mahal sekarang ni. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lebih baik bagi engkau daripada dunia dan segala isinya. Tu lebih lagi lah. Lebih lagi lah. Seorang pakai lu ramai, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan baik daripada secopen negeri. Dah, itu kecil sangat bagi Allah SWT. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Babul usara fis salasil. Ini bab tawanan dalam rantai atau belenggu. Dua maksud Imam Bukhari nak ayat. Yang pertama, orang kita, orang Islam, apabila ditawan oleh orang kafir, mungkin mereka dibelenggu, dirantai, macam-macam lah dibuat. Apa kelebihan orang tu? Kelebihan orang tu ialah seperti yang tersebut dalam hadis ini, iaitu Allah kagum, jadi Allah suka, Allah berkenan kepada satu golongan orang yang masuk syurga dengan rantai. Dengan rantai. Dia mati dalam keadaan begitu, dia diseksa dalam keadaan begitu, mati, besok akan dibangkitkan seperti dia mati tu. Seperti kalau orang mati syahid, akan membuak-buak darah yang keluar, dia akan bangkit dalam keadaan gitu. Orang yang mati dalam keadaan ihram, dia akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mulianya bangkit. Semua orang tengok kepada dia tu, perhati kepada dia, dapat keistimewaan. Nampak Allah SWT bagi keistimewaan. Semuanya cemburu pada ketika itu. Kalaulah aku yang dapat macam tu. Bukan saja-saja nampak tu, orang lain nampak tu. Jadi orang lain berasa menyesal lah, apa tidak jadi seperti dia. Gitu. Kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah, kalau sekiranya dia diseksa, dirantai, dia apa, besok akan dibangkitkan begini. Itu di satu pihak. Di satu pihak lagi, musuh. Bolehkah kita rantai musuh? Kalau tawanan perang orang kafir, bolehkah kita rantai dia? Imam Bukhari nak ayat, boleh. Boleh, jika perlu. Kalau kita tidak kata dia lari, kalau dia apa kau, dia boleh bertindak ganas terhadap orang lain, dia boleh bunuh orang. Bila-bila tu dia tahu dah dia nak mati ke mana-mana pun, bila-bila tu dia lompat bunuh orang, boleh jadi. Dalam keadaan yang seperti itu boleh dirantai. Ini termasuk dalam hukum tawanan, boleh dirantai. Tapi janganlah sampai menyeksa betul dia. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Kena jagalah, kena kawal lah. Tapi jika perlu, boleh dirantai. Penjenayah ke apa, sama juga. Ini masalah tawanan perang, penjenayah pun lagu tu juga, boleh dirantai, tak apa. Babu fadli man aslama min ahli kitabain. Nampaknya kita berhenti sekat tu lah untuk malam ni. Wallahu a'lam.